Selamat pagi dan salam sejahtera kepada hari ini ialah uh, Tricks. Mula, saya akan buat sedikit ulang kaji bersama anda dulu untuk saya berulang kaji dengan awak. Berulang kaji. So ini tak payah baru awak saling. Okey, kita bermula. Okey, kita bermula. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Penambahan matris 3, 2 tambah matris negatif 1, 4. Jadi soalan tambah tolak adalah paling senang. Sekejap. Paling senang. Okey, awak hanya perlu tambah ikut kedudukan lah. Contohnya yang 3 ini tambah dengan negatif 1. So 3 negatif 1. Siapa lagi? Sekejap, ada belajar masuk. Okey, thank you. Okey, kita teruskan. 3 tambah negatif 1. Okey, tutuplah kalau boleh. Okey, lepas itu yang bawah ini 2 dengan 4 kan? Jadi 2 tambah 4. Jadi akhir sekali sama dengan 3 tambah negatif 1 ialah 2 pakai kalkulator lah. 2 tambah 4, 6. Salah. Sama lah. Tolak ikut kedudukan unsur. 1 tolak dengan 2. 1 you boleh terus bagi jawapan. Kemudian 0 tolak 1 tempat kedua dengan tempat kedua kedudukan dia. 0 tolak 1 ialah 1. 3 tolak nombor 3 di sini. Ini bukan soalan ujian seperti yang telah saya katakan. Okey, untuk pendarapan. Kalau kita nak darab 2 matriks, bagaimana kita darab? Benar saya kata kita guna satu cross. Matriks yang pertama 2, 3 letak di sebelah kiri bawah. Matriks yang kedua ini letak di atas kanan. Kanan atas 1, 4. Okey. Lepas itu awak cuba tengok dia punya baris dan lajur. Okey, kita mula dengan baris dulu. Baris 1 je. Lajur pun 1 je. Jadi maksudnya jawapan kita hanya 1 unsur. Maksudnya 1 unsur Nadia ini. 1 unsur saja. Dan bagaimana kita nak dapatkan 1 unsur, mungkin kita ulang kaji balik. Pertama, darab pertama. 2 darab 1. 2 darab 1. Lepas itu yang kedua, darab yang kedua. 3 darab 4. 3 darab 4. Dan antara ini, sebab kita kata hanya 1 unsur kan. So, antara ini dia adalah penambahan. Okey, penambahan. Dia mesti tambah. Tak kira berapa dia mesti tambah. Okey, tambah di tengah. Itu adalah rumus dia. Jadi, lepas ini boleh pakai kalkulator. Jawapan dia 14. Memang 1 unsur sahaja. Itu pendarapan. 1 unsur sahaja. Okey, lepas itu kita cuba contoh 4. Okey, contoh 4. Okey, sama juga. Saya ke bawah. Okey, saya buat satu cross. Okey, matriks yang pertama kita letak
matriks yang kedua 2 4 di atas kanan 2 4. Lepas itu buat pentarapan, kita cari bilangan baris dulu. Bilangan baris kita cari daripada matriks pertama. Okey, 1 2. Lepas itu bilangan lajur kita daripada matriks kedua. Okey, satu lajur sahaja. Okey, kalau kita tengok ada berapa unsur di dalam matriks ini, jawapan kita 2, iaitu atas bawah. Kiri kanan tak boleh ya. Kalau kiri so atas bawah. So bagaimana satu lajur satu kan? Okey, pertama darab pertama, kedua darab kedua, lepas itu campur. Macam tadilah. So 2 darab 2 tambah 0 darab 4. 0 darab 4 Okey. Jadi 2 darab 2 tambah 0 darab 4 kalkulator. Lepas itu kita cuba tengok pula okey. Yang nilai yang bawah ini. Yang bawah ini ada juga dua nilai kan, 1 3 dengan 2 4. Okey, 1 darab 3. 1 darab 2 yang pertama, 1 darab 2. Jangan lupa mesti tambah 3 darab 4. Yes, 3 darab 4. 3 darab 4. Jadi guna kalkulator saya dapat jawapan bawah ini 14. So jawapan pentarapan atas bawah 4 14. 4 14. Boleh faham ke semua? Boleh faham? Cikgu, saya tak nampak yang atas tu. Sekali lagi kuat sikit, tak dengar. Kecilkan skrin cikgu tu. Saya tak nampak yang atas tu. Okey. Alright, sekejap Oh, kalau kecil you nampak soalan saya sekejap Okey, saya tarik atas Okey, ini soalan 1 2 tambah tolak, soalan 3 4 tarap Nanti saya kalau you nak salin boleh, kalau tak nak pun tak apa sebab nanti okey So, jadi kepada pelajar yang baru masuk boleh tengok baliklah bagaimana kita buat tambah tolak untuk soalan 1 dan 2. Untuk soalan 1 penambahan, soalan 2 penolakan Kita tambah tolak ikut kedudukan. Pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga, keempat dengan keempat. Itu konsep tambah tolak yang paling senang guna kalkulator. Yang selalu menjadi masalah ialah tolak. Dia tak nampak itu tolak, itu negatif dan sebagainya mengibatkan akhir pengiraan itu silap. Cuai, silap. Okey. Jadi 1 minggu sekali ujian topikal, contohnya hari ini Jumaat kan. Minggu depan Jumaat pun ujian topikal untuk bab 3 tingkatan 5. Lepas itu bab 4 tingkatan 5. Macam itulah nota sudah siap nota sudah siap. Lepas kelas awal saya akan pergi ke sekolah ambil. Lepas saya ambil balik, saya bungkus dalam beg plastik dan sebagainya seperti yang lalulah. Lepas itu mungkin petang ataupun besok pagi, petang ini atau besok pagi saya akan cuba letak di pontok keselamatan sekolah. Jadi anda boleh datang ambil bila-bila masa. Tapi saya akan maklumkan setelah saya letak di sana, saya akan maklumkan kepada anda di dalam grup supaya awak boleh pergi ambil lah. Nota untuk bab 6, bab 7. Bab 6, bab 7 sekali. Bab 8 itu mungkin tak ajar lah. Tengok dulu sebab bab 8 itu tak berapa penting. Okey, soalan 3 4 ya ini dia pentarapan pentarapan 2 matriks. Kalau 1 baris 1 lajur jawapannya 1. 1 darab 1. Kalau 2 baris 1 lajur 2 darab 1. 2 baris 1 lajur. Ini ya. Dah boleh sudah?
Heli, awak punya suara kecil. Oh, sudah? Ah? Jadi saya rasa saya buat dulu sedikit ulang kaji baru kita pergi ke soalan ujian topikal itulah supaya awak tidaklah nanti langsung tak boleh buat kan. So ini sebenarnya sambil kita buat ulang kaji sambil kita buat ujian. Two in one lah. Jadi nanti kalau nanti awak nak rujuk tak ada masalah, boleh rujuk. Okey, so sekarang keluarkan buku latihan, buku latihan. Okey, tulis tarik. Okey, kemudian salin soalan. Tapi saya rasa soalan saya tidak panjang lah. Ini dia. Ujian topikal. Okey, tulis ujian topikal bab 2 matrix. Jawab semua soalan berikut. Soalan 1 dan 2 jawab dulu. Soalan 1, matrix P tambah negatif 2, 4, 3, 2. Matrix negatif 2, 4, 3, 2 sama dengan matrix 3, 5, 2 sifar. Cari matrix P. Jadi bagaimana nak cari matrix P? So sebenarnya matrix di sebelah kiri ini. Negatif 2, 4, 3, 2. Ini tambah di sebelah kiri kan. Jadi kita cuba pindah ke kanan. Apabila pindah ke kanan, tambah itu akan jadi toh. Sebenarnya ini matrix tolak lah. Just dia punya cara tanya lain sikit saja. Soalan 2 itu tak perlulah kita soalan ini 2 minit diberikan. Okey, mula. Akhir nanti San, kenapa you kata hanya tak nampak? Kenapa? Ada melihat saja boleh. Kalau ada kertas di bilik awak tu, bolehlah conteng-conteng tulis-tulis lah. Okey. Kemudian kemudian siapa lagi ni? Pagi ini Tini tak ada ketua kelas kita. Lepas itu ialah banyak lagi sebenarnya. Okey. Alright. Okey, so kepada yang baru masuk, keluarkan buku latihan. Buku latihan. Okey, kita buat perlahan-lahan. Soalan 2. Okey, telah kita bincang pada awal tadi ya. Yang telah kita bincang pada awal tadi. Kalau sudah siap, beritahu cikgu, cikgu saya sudah siap, ataupun tulis dalam chatbot lah, siap. Macam itu. Kalau majoriti sudah siap, kita akan pergi ke seterusnya.
User punya line tidak bagus saya rasa. Tapi dia sudah berusaha untuk masuk, saya tahulah. Kadang-kadang line tu memanglah kurang. Saya tidak nafikan itu. Saya memang tidak menafikan itu. Okey, jadi kita punya inilah negara masih perlu banyak pembangunan. Sebab lain kalau di kawasan kita walaupun di bandar masih lagi tidaklah begitu stabil. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang. Dia mesti stabil, mesti sentiasa kuat macam itu. Okey. Ada lagi pelajar nak masuk. Kejap Nur Syarul. Okey, sekarang kita sedang ujian topikal. So sila mula. Sebenarnya kita sudah bincang pada awal tadi lah. Contoh soalan tadi ya. So harap boleh jawab dengan baik. Dan maka dia pun cikgu sudah letak di situ. Harap maklum lah. Sebenarnya saya sangat-sangat risau. Saya memang sangat-sangat risau SPM tahun ini macam mana kan. Terlalu lama kita tak sekolah. Okey, terlalu lama kita tak sekolah. Kemudian kebanyakan pelajar tidak ikut PDPR. Dan sebenarnya kesan dia sangat besar. Okey. Ya. So, satu lagi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih jugalah kepada semua yang hadir pada pagi ini. Okey, harap minggu-minggu, hari-hari selepas ini macam inilah. Walaupun kehadiran belum cukup memuaskan tetapi sudah lebih baik daripada yang sebelum ini. Okey, sudah siap Yang lain sudahkah semua? Mungkin kepada pelajar yang baru-baru masuk, keluarkan buku latihan, salin dululah soalan 1, 2. Biar dulu nanti, akhir nanti baru buat balik lah. Sebab tadi itu mereka sudah buat lah. Soalan 1, soalan 2. Soalan 1, soalan 2. Tambah tolak, kemudian darab. Soalan 2 itu, maka itu akan saya catatkan sebab dulu sebenarnya bab 1 pun benar kita buat pada awal-awal dulu, bulan 2, bulan 3. Tetapi masa itu hanya 2, 3, 4 orang saja yang buat. Sebab 3, 4 orang yang hadir. Jadi kita perlu buat balik sebab inilah kalau tidak ada ujian, inilah sebagai penilaian kita. Ini sebagai penilaian kita. So harap semua faham kena hadir ambil ujian seperti ini. Okey, sudah. Okey, sekarang kita sambung Okey, kita sambung. Ini soalan 1, 2. Okey, sekarang sebelum kita pergi soalan 3, 4. Okey, ini tadi kita sudah bincangkan. Okey. Okey. Ya, so kita pergi contoh soalan yang lain. Okey, antara kata 5 lah, tadi sudah 4 kan. Okey, sekarang kita nak cari matriks songsang. Okey, matriks songsang. Matriks songsang Ya, matriks. Soalan seterusnya nanti ialah cari matriks songsang. So, untuk cari matriks songsang kita ada satu rumus murid-murid semua. So, kalau kita diberikan matriks A, B, C, D. Okey, ini 2 baris, 2 lajur. Memang matriks songsang hanya boleh kita buat untuk 2 darab 2.
Kalau 2 darab 1 memang tidak ada songsang. 3 darab 1 tidak ada songsang. 2. Setakat awak lah. Kalau you pergi ke tingkatan 6 masa depan untuk maths, dia ada 3 darab 3. Itu lebih. So, rumus dia kalau nak cari matriks songsang, ada rumus dia, ingat rumus ini ya, 1 bahagi A darab D darab C. A darab T tolak P darab C. Ini dia darab silang, lepas itu tolak. A darab T tolak dengan. Kemudian dalam kurungan matriks itu ada sedikit perubahan. Kedudukan yang asalnya di sini A kan menjadi D. Tukar tempat duduk. A dengan T tukar tempat duduk. A, T tukar tempat duduk. Okey, ini kita pernah bincang sudah. Okey, lepas itu bagaimana pula dengan BC ya? BC, sekejap. Okey, selamat datang. Okey, untuk BC ya, dia punya kedudukan tidak ubah, BC. Tetapi kita kena tukar tanda positif negatif dia. Asal dia kalau positif, dia akan jadi negatif. Negatif. Kalau asal dia negatif, dia jadi positif. So B dan C tidak tukar kedudukan, tetapi tukar tanda positif negatif. So awak kena ingat ini kita tukar tanda positif negatif. Yang tadi itu A dengan T itu tukar tempat duduk. Itu tukar tempat duduk. Kalau kita lukis macam ini, dia macam satu ramah-ramah. Okey? Ya. Okey, so ini matriks songsang. Okey, sekarang saya bagi satu contoh. Okey, saya bagi contoh sebelum kita pergi ya. Okey. Contoh dia, cari matriks songsang untuk 2, 3, 4, 5 katakan. 2, 3, 4, 5. So maksudnya ini ialah A lah kan. A, catat dululah. B, C, D. Dan rumus itu ialah kalau boleh tulis sekali rumus. AD tolak BC, lepas itu D naik atas, A turun bawah, B menjadi negatif, B, C menjadi negatif C. Kalau negatif jadi positif lah. Okey, sekarang baru kita gantikan. 1 bahagi A darab D, 2 darab 5. Buat dalam kurungan lebih selamat lah sebab aku ada tanda negatif kan. Tolak B darab C. B darab C 3 darab 4. 3 darab 4. Okey ya. Lepas itu T naik atas. 5 naik atas. 2 turun bawah. 2 turun bawah. Lepas itu B 3 menjadi negatif 3. C itu 4 menjadi negatif 4. Ya. Lepas itu guna kalkulator kira yang bawah ini. 2 darab 5 tolak 3 darab 4. Oh, negatif 2 kan? Negatif 2. Tapi negatif jangan tulis di bawah pecahan. Tulis di tepi pecahan. 1 berdua. Kan sepatutnya negatif itu 2 punya kan? Tapi negatif jangan letak di bawah. Letak di tepi ya. Lepas itu yang belakang ini saling. 5, negatif 3, negatif 4, 2. So, itu matriks songsang kita. So, soalan 3 dalam ujian matriks songsang. Ini saya bagi awak 10 saat untuk tengokkan. Lepas itu kita akan buat soalan 3 ujian itu.
Okey, dah. Okey ya? Semua sudah boleh lah, oh? Bolehkah? Boleh. Pergi ke soalan, Okey, so sambung ujian topikal tadi ya. Soalan nombor 3. Ya, tadi soalan 1, 2 kan? Okey, sekarang soalan nombor 3. Tapi ini 3A. 3A ya. 3A. Awak tulislah 3A sebab nanti 3B ada 3B punya soalan, Okey, 3A. Soalan 1, 2 sudah tadi kan? Sekarang sambung 3A. Cari matrik songsang bagi 4, 6, 3, 5. 4, 6, 3, 5. User sudah user left group ya, bukan dia left group, siapa yang left group tadi? Okey, yang lain sudah. Helen sudahkah? Soalan 3, Liliana. Halo Liliana. Liliana. Ashley, ada Ashley? Sudah. Ada kah? Sudah. Okey. Akmal sudah?
Akmal. Oi. Muhammad Ehsan, Wellington, Heli, Elizabeth, Alia. Sudah? Sudah. Sudah. Apa itu? Liliana, apa itu? Blur? Apa maksud dia? Soalan saya tak jelas kah ataupun awak sendiri tak jelas? Soalan saya jelas kah semua? Boleh nampak soalan kah? Heli, boleh nampak soalan kah? Boleh, Mas. boleh. Okey. So ini awak tak dengar tadi siapa itu? Liliana, kena dengar lah. Okey, kalau tidak susah nanti apabila kita persemuka balik. Macam mana saya nak cover balik semua benda ini ya. Saya pun tak tahu mana nak cover. Okey. Dia tak faham macam mana Okey, so kita teruskan Kita teruskan soalan 3 sudah. Okey, sekarang soalan 4. Jangan bukan 4 lagi ya, masih soalan 3 Matrix Songsan tadi saya sudah terangkan ini ya. Saya akan kata guna rumus kan. Guna rumus Guna rumus. Ya. Saya faham bahawa memang ada halangan, ada kegangan, ada cabaran apabila kita buat secara Google Meet lah. Itu saya faham. Tetapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Tak boleh buat apa kan? Tak apa hati ni. Ya, awas selalulah menyakitkan hati saya. Ini. Okey, kita sambung lah. Alright. So tadi matrix Songsan sudah lah, kira sudah. So sekarang saya nak sambung satu lagi, iaitu saya buat di sini. Sekarang bagaimana kalau kita nak menuliskan persamaan linear ke dalam matrix, bentuk matrix. Contohnya ini. Anda diberikan dua persamaan linear. Bagaimana tulis ke dalam bentuk matrix? Bagaimana tulis ke dalam bentuk matrix? Sekejap, saya jarakkan sikit. Okey. Ini. Okey. So, caranya ialah senang saja. Kita tulis 3 kurungan. Buka 3 kurungan. Kurungan 1, kurungan yang besar sikit. Tebal lah. Okey. Kurungan yang kedua. Okey, kurungan yang kedua. Kita kurungan yang kurus. Okey, sama dengan kurungan yang ketiga. Okey, itu dia. So kurungan pertama isi nombor sahaja. Nombor 2 ikut dia nombor 2. 3 ikut dia 3. Ini apa? Ini 1 1. Dia tak ada nombor. Tak ada maksudnya nombor 1 jangan kata kosong And then yang keempat ini negatif 2. Negatif itu bermain peranan penting jangan biarkan tidak ada negatif 2. Kemudian kurungan kedua kita isi apa? Kurungan kedua kita isi kita isi pemboleh ubah. Kita ada 2 pemboleh ubah. S dulu, kemudian Y. Kena ikut SY. Okey, SY. Lepas itu akhir sekali kita isi apa? Kurungan terakhir. Sama dengan apa? Sebab ini ada sama dengan kan? Ini ada sama dengan. So sini pun sama dengan lah. Okey, 4 negatif 3. 4
negatif 3. Awak boleh tulis ke dalam bentuk ini sudah ada satu markah. Dalam peperiksaan sebenar, anda boleh tuliskan persamaan linear serentak ini ke dalam bentuk matriks sudah ada satu markah. Bonus ini ya bagi saya sebab dia senang. Takkanlah ini pun tidak boleh tuliskan. Mesti boleh punya. Tidak mungkin tak boleh ya. Tidak mungkin tak boleh. Okey, selesai. Okey, kita guna inilah untuk selesai ya. Okey, cara dia sama dengan matriks songsang tadi ya, matriks songsang tadi. So kita cuba tulis dulu A B C D. Ini ialah A B C D. Okey, kita nak cari SY. Kita nak cari SY. Okey, SY ya. Okey. Sama dengan sebab ini ya, ini matriks ini pindah kanan jadi songsang. Jadi songsang Okey, saya terus songsang. 1 per lepas itu kurungan yang besar. Kurungan sini. Pindah masuk pindah masuk. Iaitu 4 negatif 3. Yes. So apa kita isi dalam dua benda sebelum dia lah. Yang pertama ini pecahan. Pecahan seperti rumus tadilah. A darab B. A darab D darab silang. 2 darab negatif 2. 2 darab negatif 2. Tolak 3 darab 1. 3 darab 1. Lepas itu apa kita isi dalam kurungan besar ni? Seperti yang kita buat tadi lah matriks songsang kan. Kedudukan A ialah 2. A ialah 2 sepatutnya dimula sini kan. Tapi dia turun ke bawah 2. Yang D itu, T ialah negatif 2 naik atas pula. Kita tadi kata tukar tempat duduk. Tukar tempat duduk. Okey, kemudian untuk B dan C, apa berlaku kepada B dan C? B dan C tidak tukar tempat duduk tapi kita tukar tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. So B asal ialah 3. 3 menjadi apa? Negatif 3. C asal dia 1. So menjadi negatif 1. Langkah ini satu markah juga kalau boleh isikan dengan tepat. Jangan kata kira lagi, belum kira sudah dapat 2 markah. Dan saya percaya SPM tahun ini masih dan mesti ada soalan matrik. Sebab soalan matrik merupakan satu tajuk yang cukup penting. Tak kira objektif ke subjektif, tak kira kertas 1 ke kertas 2, wajib ada matrik. Okey. Ini cara kita selesai. Lepas itu saya tahu awak kata cikgu guna kalkulator. Ya, tapi ini kita tak boleh key in semua guna kalkulator kan? Bagaimana cara guna kalkulator? Bukan dari sini ya, bukan dari langkah ini. Kita kena daripada langkah ini. Ini persamaan 1 kan? Persamaan 2. Daripada 2 persamaan ini, awak pergi ke butang mod. Lepas itu pergi ke 5, nombor 5. Tahukah saya tengok sekejap mod. Ya, 5 ialah EQN. EQN ialah equation. Lepas awak tekan keluar 1, 2, 3, 4. So ini 2 persamaan linear. Nombor 1 mana dia? Nombor 1. Nombor 1. Okey. Lepas kita dapat nombor 1, mana dia? Nombor 1. Okey. Kita nombor 1 ialah X tambah PNY sama dengan CN kan? Lepas you tekan nombor 1, dia akan keluar 2 baris kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isikan, dia suruh awak isikan itu. Yang pertama ini ialah 2 loh. Ini ya daripada sini ya, 2 ini. Yang kedua ialah
3. Yang ketiga ini 4. Lepas tu baris kedua, yang pertama 1. Yang kedua negatif 2. Dan yang ketiga negatif 3. Isi macam itu. Isi macam itu. Lepas itu awak tekan shift soft. Shift soft. Lepas tekan shift soft, ya mod betul, MODE. Salah kan saya? MODE mod. Okay. So lepas itu awak akan nampak bukan MODE mod. Bukan mood Apa yang baru calculator. Okay. Okay. So itu cara. Lina ikut sajalah, ikut saja dululah. Nanti itulah saya pun tak tahulah. Sebab awak selalu tidak ikut kelas saya. Itulah. Sekarang nak tuition. Buka sekolah tuition lah. Tiap-tiap petang stay lah dengan matematik. Sampai awak faham. Untuk biar dia gagal. Tidak mungkin. Itu bukan cara saya. Nantilah kita aturkan masa. Tapi sekarang ini secara online kita belajar dululah apa yang boleh. Sekurang kalau orang tanya awak pernah tengah matris? Benar. Jangan kata orang tanya, pernah tengah matris ke? Tak pernah. Ini kita ada belajar matris. Dalam itu faham tak faham itu mungkin kemudian kan lagi lah. Macam itulah. Liliana. Okay. Jangan risau. You ikut apa cara saya buat. Saya akan pastikan awak lulus. SPM. Saya janji. Asalkan you ikut kelas saya walaupun PTBR ni saya tahu. Kesan saya. Tapi apa boleh kita buat, tak boleh bersemuka kan. Tapi apabila sudah boleh bersemuka, saya akan cuba buat sesuatu lah. Okay. Saya janji mesti lulus. Kalau macam kawan kita tu yang tak pernah hadir, itu contoh Zahid, itu tak pernah muncul. Sorry lah kalau itu punya pelajar saya tak tahulah macam mana nak bantu. Kalau you nak saya dari 1A sampai Z ulang, mungkin tak mampulah, terlalu banyak kan. Itu saya tak tahu macam mana nak tolong lah. Dia tak pernah muncul dari Januari hingga hari ini. Dia salah seorang, Muhammad Zahid. Hari itu saya call mak bapak dia. Saya rasa mak dia yang jawab lah. Diam kita macam kalau cakap susah hati juga. Okay. Ini saya pun tak tahulah. Dia tak mau apa boleh buat. Dia main game sampai malam sampai pagi. Lepas itu tidur pagi sampai petang. Tak bolehlah kita. Kalau macam itu macam mana nak bantu kan? Okay, sudah boleh? Okay, so kita sambung soalan kita sambung soalan Okay. Siapa kawan kita tadi tak sabar sudah nak bagi soalan. Okay soalan 3B. Ini soalan 3B kepada pelajar yang baru masuk boleh salin dulu soalan 3A buat kemudian lah matris songsang. Awak boleh buka buku teks. Awak boleh buka nota yang saya edar sebagai rujukan. Tidak ada masalah. Sebab kalau awak belajar dari situ kemudian buat di sini boleh buat, itu pun satu kaedah yang bagus. Itu pun satu kaedah yang bagus.你上完课了吗？怎么这个都不能进呢？不懂它这个发不能开呀，不能开，没有办法。等一下，我里面刚才
Okey, maaf. Okey, teruskan. Okey. Ya, saya bagi awak beberapa minit lah. Sebab kita tinggal 12 minit lagi ya, so kita laju sikit. Perbincangan saya sudah habis lah. Soalan 3B ya. Hitungkan. Apakah SY ya. So, lepas awak cari kalkulator, awak jangan tulis selepas awak tulis jawapan dalam matris, akhir sekali kena keluarkan S itu berapa, Y itu berapa. Itu kena nyatakan. Ini langkah pertama, awak tulis dalam bentuk matris dulu. Lepas tulis matris, buat matris. Maka. Okey, dah? Sudah. Okey. Bagus. Belum kita tunggu sekejap Ada yang belum. 1 minit lagi. Lepas itu kita pergi soalan akhir. Saya hanya sediakan 4 soalan sahaja. 4 soalan sahaja. Soalan 4, soalan kebat lah. Okey. No Sarah. Sebab lepas ini saya akan pergi ke sekolah untuk ambil photostat awak. Lepas tu saya akan bungkus petang ini dan kalau sempat petang nanti saya akan hantar ke sekolah terus ke pondok keselamatan. So anda boleh ambil bila-bila. Seperti dululah awak boleh minta mak, pak ke kakak ke abang ke yang pergi kerja dan balik dari kerja. Masa pergi ke balik dari kerja mungkin boleh singgah di depan sekolah sana lah, di pondok keselamatan sekolah, kata nak ambil nombor, beritahu nama dan kelas foto. Akan tulis, saya akan buat seperti yang lepas Okey. OK Helen 你能够来拿吗？还是你觉得是有什么方法是比较方便你的？我不知道不知道的。你跟 Ashley 你能够去他那边拿吗？能。这样子我把你的放在他的家咯。好。好。你跟他拿咯。好。OK。Jadi kalau boleh minggu depan kita akan masuk bab 6 lah. Okey, bab 6, bab 7. Bab 7 panjang sikit. Mungkin saya pergi bab 7 dulu lah. Bab 6 susah sikit lah.
Okey, bab 7. Bab 7 perlukan kertas graf nanti saya edar. You orang ada kertas graf lagi kah? Tak apa, nanti saya ambil di sekolah. Saya ambil lagi kertas graf itu. Saya masukkan sekaligus kertas graf lah. Supaya senang untuk awak nanti ya. Saya cuba sediakan skala yang ada. Okey. Jadi kawan-kawan yang ada di sini mungkin bolehlah juga tolong carilah sebab banyak kawan kita yang cicil yang tidak hadir itu. Saya risau dengan contoh Angelina anak dayung. Saya sudah call tapi masih tidak hadir. Carlos Utik, Francis Paulus, Joshua, Zahid. Cikgu, go back to nota kembali cikgu. Pergi ke nota yang tadi yang cikgu tulis tadi. Saya nak tengok. Okey. Ini ya. Ini dia. Sebelah kiri itu. Lepas itu siapa lagi ya? Priscilla, Angelina. Itulah saya tak faham kenapa dia tidak hadir, padahal saya ada call dia juga. Tak tahulah kenapa. Ricky, saya ada call juga. Saida dia kata line dia masalah, tidak dapat. Syah Indrawang ada call juga. Tapi masih tidak muncul. Ricky sudah berhenti cikgu. Tapi dia tidak ada secara rasmi Hari itu saya call ibu dia. Ibu dia tak kata pun dia berhenti Tapi sudah hantar buku teks cikgu. Itu buku teks itu saya rasa tak boleh sebagai Dia cuma rujukan ambil itulah. SPM saja cikgu. Mungkinlah. Itu saya pun percaya dia macam itulah, dia ambil SPM tapi ibu dia tak beritahu saya. Saya beritahu dia kalau dia tak ikut macam mana nak lulus, you ambil SPM pun tak guna sebab you tidak belajar di sekolah, mesti gagal punya. Tak faham lah saya. Lucu nanti akhir nanti baru nak exam baru kata cikgu ada nota ke apa, saya tambah dia nanti itu. Mana dapat macam itu Ini orang belajar 2 tahun untuk lulus, kalau macam itu samalah 1 bulan saja bayar 2 tahun. Tidak faham dia. Ya, saya memang cukup bersabar sudah ini. Alia, ya Alia, lama tidak jumpa. Ya, apa boleh buat, bersabar sajalah. Okey? Okey. Sebab ibu dia langsung tidak kata dia sudah berhenti Tidak ada kata. Yang kelas ini yang selalu tidak hadir itu saya sudah call lah dan semua dapat call kali ini. Harap ada penambahbaikan tapi ada yang lepas call ada hadir lah, ada yang juga. Ya lama juga tidak jumpa ya Asrif adakah semakin saiz besar? Semakin sehat Asrif Contohnya Asrif ini awal tahun tingkatan 4 memang bagus saya nampak performance dia, apresiasi dia. Tetapi lepas PMCO dan sebagainya memang sudah kurang lah sekarang. Saya nampak macam itulah. Lagipun you tidak berapa ikut saya. Saya faham juga. Itulah. Sudah usaha. Tak, maksud saya kena ikut kelas kalau tidak ikut kelas macam mana Okey, sudah. Okey, kita pergi soalan akhir sekali sebelum kita tamatkan pagi ini. Okey, soalan 4. Ya, ini dia. Ada pasika roda 3. Kalau awak tidak mau saling soalan ini tak apa. Tak payah saling. Awak terus jawab 5 markah di sini penyelesaian dengan kaedah ini potong saya salah ini. Ini tidak, ini salah. Ini tidak perlu.
Ini jangan tengok ini. Ini tak perlu tengok. Maksudnya kita guna kaedah matrix untuk selesai. Ini salah saya letak. Raja menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. So di sini ada menunjukkan daya dan juga pedal. Pedal untuk basikal ada 2 pedal, 2 daya. Untuk basikal roda 3 sama, kita ada 2 pedal tapi ada 3 daya. 3 daya. Dan dia kata bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3, kita nak hitung berapa bilangan. Jika kita ada 64. Kita ada 64 pedal. Ini penting. Dan juga 74 daya. So untuk soalan ini awak kena katakan dulu. Katakan pemboleh ubah, nyatakan pemboleh ubah. Katakan X itu ialah bilangan basikal. Okey, tulis penuh lah. Y ialah bilangan basikal 3 roda. Tulis penuh. Nyatakan dulu SY. Sebab di sini tidak ada pemboleh ubah kan? Okey, so persamaan yang pertama saya buat bersama awak. Persamaan yang pertama kita tengok untuk pedal. Okey, untuk pedal ini basikal ada berapa pedal? 2 kan? Okey, so 2X tambah untuk basikal roda 3 pun 2 pedal. So 2Y lah. Y ialah roda 3 kan? Dia ada 2 pedal juga. Dan jumlah pedal yang ada 64. Ini persamaan 1. Lepas itu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, tengok tayar. Tayar dia ada 74. Okey, so basikal ada berapa tayar? 2 tayar juga. So 2X. Kemudian basikal 3 roda ada berapa daya? Ada 3 roda. So 3Y. Okey, so ini persamaan 1, persamaan 2. Selesai seperti kaedah tadi. Seperti soalan 3B tadi. Buat dalam bentuk, tulis dalam bentuk matrix. Lepas tu selesai menggunakan matrix Songsan. So yang penting 2 persamaan ini kena tahu tulis. Saya sudah tulis untuk awak. Okey, so awak sambung. Saya bagi beberapa minit lagi untuk menghabiskan ini dan kita boleh tamatkan. Lepas itu ambil gambar terus hantar kepada saya. Hantar secara peribadi kepada saya. Jangan hantar dalam grup. Sebab nanti awak punya jawapan terdedah kepada rakan lain. Sebab nanti saya akan hantar satu salinan soalan kosong ke dalam dia. Untuk yang tidak hadir itu. Untuk yang tidak hadir itu boleh jawab. Tapi biasanya tidak jawab jugalah mereka. Saya hanya sekadar letak sajalah. Okey. Ya, Asrif, tak apalah, sudah lepas. Kita looking forward lah. Kita tengok ke depan. Yang sudah lepas jangan fikir lagi lah. Okey. So pagi ini ada kecuali tadi Nur Zihan dia kata line dia tak berapa bagus, yang lain memang semua masih ada iaitu 18 orang termasuk Nur Zihan 18 orang daripada 29. Tahniah sekali lagi kepada semua. Saya rasa ini rekod yang terbaik, rekod kehadiran terbaik sejak Januari. Selepas bulan ke-7 barulah boleh nampak 18 daripada 29. Tapi kalau boleh saya nak 25 daripada 29. Masih lagi ada yang tidak dapat. So yang tidak dapat itu mungkin tolong hubungilah contoh Angelina, siapa yang dekat berdekatan dengan Angelina.
kawan baik dia, Carlos, Francis, Joshua. Lepas itu Zahid biarlah, dia tidak mau. Siapa lagi? Priscilla Angelina. Saida dia line tak bagus lah, saya tahu. Syah Indrawan dia tidur. Saya tahu dia memang ada call sudah hari itu. So beberapa yang saya sebut tadi lah, Angelina, Priscilla, ini pelajar yang okey ya. Contohnya Priscilla Angelina ini apabila dia dalam kelas tuition Yayasan Sarawak itu memang aktif for dia, aktif beri jawapan. Tapi saya tak tahu kenapa kelas saya dia tidak mau ikut. Mungkin dia tak suka kelas saya. Mungkin lah. Tak tahu. Saya pun Lek ke abang wajok. Priscilla Angelina ni. Santai Cigo, Tapi kami kelas mesti saya ada. dia memang tidak ikut. Tapi waktu petang itu kelas tuition sebelum ini dia ikut and then dia aktif pula. Jawab and then dia hantar jawapan dan sebagainya. Dan saya belik lah. Saya belik. Saya pun fikir apa yang apa yang ada boyfriend, tak kisahlah. Itulah saya kata dia memang boleh. Maksud saya ialah dia boleh tapi dia tak ikut. Maksudnya kalau mungkin dia punya kualiti ialah kualiti untuk A, tapi oleh sebab dia tak ikut nanti akhirnya tak boleh A. Jangan menyesal nanti Nanti menyesal susah masa depan awak tu kan. Kalau awak berusaha betul-betul, mana tahu black horse, kuda hitam, straight A ke? You serta straight A Ya, cikgu ya. Ya, jangan nanti semua A, mat tak A, saya kena dipersalahkan pula. Tidaklah. Harap tidak ada kes macam itu. So kalau straight A, pastikan maths pun A lah macam itu. Jangan nanti satu mata pelajaran tak A mengibatkan awak tak straight A dan mata pelajaran itu ialah maths. Saya tidak itulah. Kita tak, jangan biar dia Selalunya BI Cigo. tak semestilah, benar juga benar juga. Ada 1 tahun saya ajar tapi bukan kakak lulus lah. Pelajar itu straight, semua A kecuali maths tidak A. Dia maths dia B. Saya memang kurang perhatian kepada pelajar itulah. Saya ingat dia biasa-biasa saja kan. Mana tahu apabila keputusan keluar semua A kecuali matematik dia dapat B. Baru saya tahu dia rupanya pelajar itu ialah pelajar yang Kena karma Cigo. Ya, kalau saya tahu saya beri lebih perhatian lah kepada itu. Jadi itulah saya kata daripada senarai yang saya tengok kelas awal memang ada sesetengah pelajar yang berpotensi dia punya A. Ya Cigo ya. Itu berlaku banyak di sini yang berpotensi. Asrif lah awal tahun 38 memang saya tengok dia pelajar ni bagus ni. Tapi tak harap lah. Kan sengaja Cigo. Okey Kalau soalan saya di sekolah boleh saya push Cigo. Ya, tapi itulah saya kata saya faham. Saya faham. Apabila dia belajar di rumah memang banyak gegangan, banyak halangan. Mungkin kadang-kadang rumah bising kan. Rumah dia bising. Ya Cigo. Rumah dia bising and then mungkin adik-beradik banyak di rumah kacau sana. Saya faham sebenarnya. Saya pun sama. Apabila ada budak-budak kecil itu kacau lah dia kan. Dan mengibatkan kita hilang fokus. Satu lagi ialah tidur lewat sebab sudah biasa kan, tak perlu bangun awal. Banyak halangan sebenarnya. Okey, jadi kepada pelajar yang sudah siap, awak sudah hantar, awak boleh left group sudah. Terima kasih Terima kasih sudah siap boleh left group. Sudah boleh left group. Ya, thank you. Okay, terima kasih Cigo. Yang belum itu saya tunggu saya masih ada di sini. Teruskan. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama.
Sudah? Kini? Boleh hantar dulu atau left dulu? Boleh left dulu. Hantar kemudian boleh. Supaya jimatkan data awak. Awak ada lagi mata pelajaran lain. Okey, sama-sama.